Hello, hai, anda bersama dengan saya Ashraf Roslan dalam Stars at Awani. Dan untuk episod pertama Stars at Awani kali ini, Ashraf nak bawakan kepada anda seorang selebriti wanita yang meletop top. Sebab apa Ashraf kata meletop top? Sebab dia bukan sahaja seorang pengacara, pelakon, malah sekarang dia pun dah join Johara Pagi Era sebagai penyampai radio. Dan sekarang kita bersama dengan Sherry Haladat. Hai Sherry, apa khabar? Khabar baik. Flawless tak muka? Flawless, cantik. Tak rumah kan? Tapi kenapa rumah tak ada belakang KLCC Tak ada KLCC? Itulah berlatar belakang KLCC, cantik kan? Itu. Nama saya Suhana binti Panda Ayu. Saya merupakan pemilik ladang durian terbesar dekat Perak. Ada 2 orang anak, tapi daripada perkahwinan yang lalu. Okey, baiklah Sherry. Setahun pandemik COVID-19 melanda Malaysia ni, kita nak tahu jugalah bagaimana pengalaman Sherry, seorang pengacara, seorang pelakon, bekerja sepanjang pandemik COVID-19 ni. Pandemik COVID-19 2020, waktu tu bulan 3 tak silap saya. Betul kan? Bulan 3 kan? Tapi masa tu kita masih terfikir lagi, apa benda sebenarnya yang sedang berlaku ni, bagaimana dengan karier kita apabila kerajaan kata kita ada pelaksanaan PKP. Terus kita macam mana dengan kehidupan kita sebagai anak seni, because kita pun tak tahu masa depan kita. Dan ketika itu ramai artis-artis bersuara kan tentang apa yang sedang berlaku ni. Kebanyakannya bersuara untuk rakan-rakan yang lain, terutama sekali yang berada di belakang pentas, di belakang tabir yang memerlukan bantuan. Kerana kerja kami ni, ada kerja adalah gaji, tak kerja tak adalah gaji, lebih kurang macam tu. Tapi sepanjang perjalanan tu, dalam kita membantu rakan-rakan, perjalanan karier Sherry masih lagi berjalan kerana Sherry masih ada lagi program yang harus dilakukan secara live. Jadi tuntutan kita untuk berada, masih lagi bekerja, kena pergi bekerja. Tapi waktu tu kita masih berfikir jugalah, okey, kita masih kerja, tapi macam mana dengan kawan-kawan yang lain yang tak dapat kerja because of pandemic COVID ni dan sebagainya. Waktu tu kita masih berfikir-fikir jugalah. Tapi alhamdulillah untuk kerjaya Sherry masih lagi berjalan lah. Dan dalam tak tahu apa nak jadi tu pun alhamdulillah masih lagi diberi peluang, diberi kepercayaan untuk mengemudi pelbagai rancangan lah. Okey, baiklah Sherry, bercakap mengenai tawaran-tawaran kerja ni juga kan. Mesti orang kata bila bekerja dalam pandemik ni suasananya agak berbeza berbanding yang sebelum-sebelum ini. Jadi mungkin Sherry boleh kongsikan juga bersama dengan kami bagaimana Sherry dan juga rakan-rakan selebriti yang lain bekerja pada orang kata saat norma baru ni. Dalam norma baru ni nak kerja memang rasa macam aduh macam mana ni. Even kita nak ambil tawaran berlakon tu pun kita takut. Sebab apa? Bila dah berlakon ni nanti kan terjumpa kawan kita pukul-pukul. Yelah kan dah lama tak jumpa. Jadi nak terima tawaran tu macam boleh ke? Takutnya masih lagi paranoid dan sebagainya. Tapi bila masuk aja ke set, macam biasalah, macam kita nak pergi ke tempat lain pun, kita pun kena scan MySejahtera tau. Kena check juga temperature. Penjarakan sosial kena jaga. Tapi yelah, kita kan manusia kadang-kadang terlupa. Selalulah kena ingatkan. Maksudnya bila berlakon tu pun kena ada penjarakan sosial dan sebagainya. Memang susah nak bekerja dalam pandemik COVID ni. Kerana yelah, kita berlakon, bayangkanlah kalau jadi boyfriend and girlfriend dalam cerita tu, tak boleh berpegangan, kena jauh. Macam mana nak dapatkan chemistry tu? Tapi itu tak boleh jadikan alasan lah. Walaupun kita jauh, tapi kita punya chemistry tu tetap kena ada. Dan sebenarnya bila bekerja dalam bidang ni, dalam norma baru ni, barulah kita tahu macam kita boleh buat sebenarnya, kita boleh lakukannya. Cuma kita kena sentiasa berjaga-jaga lah. Itu dalam berlakon. Sama juga dalam pengacaraan dan sebagainya. Kita kena apply benda yang sama je. Kena jaga penjarakan sosial dan bila tak berlakon terus pakai mask. Macam tu. Okey, baiklah. Maksudnya Sherry pun kena scan MySejahtera, kena ambil suhu. Banyak SOP yang perlu dipatuhi juga. Okey, Sherry, sebenarnya bukan pandemik COVID-19 yang kita kena lawan. Orang kata isu ni pun bukanlah satu isu yang baru, iaitu mengenai perisian tidak sah ataupun cetak rompak. So,
Sherry sebagai seorang pelakon dan pengacara, apa pandangan Sherry sebenarnya mengenai isu cetak rompak ni apabila ada individu-individu yang mengambil kandungan-kandungan ini dan menjadikan dia sebagai kandungan perisian tidak sah? Saya ada baca juga rakan-rakan artis ada meluahkan tentang perkara ni. Inilah di mana kita sendiri perlu beri pendidikan kepada mereka. Apa yang berlaku behind the scene sebenarnya penting. Kadang-kadang kita rasa macam tak penting, tapi itulah yang sangat penting. Behind the scene kita kena tunjukkan pada masyarakat di luar sana bagaimana kita bekerja. Untuk cerita yang setengah jam tu je, contohnya lah kan yang kita mainkan di kaca TV, mengambil masa mungkin 3 ke 4 ke 5 hari untuk kita buat. Untuk kita berlakon daripada pagi sampai malam. Dan kita perlu ramai orang yang kena menjayakan sesuatu cerita tu. Kalaulah diorang tahu betapa susah payahnya kita nak buat untuk cerita yang 1.5 jam tu je, barulah diorang dapat appreciate karya-karya seni yang kita letak sama ada di TV ataupun di layar perak. So diorang pun kena ada pendidikan tu, diorang kena tahu bahawasanya nak buat sesuatu tu susah, payah. Bayangkan contohnya macam The Maid sendiri. Kita berlakon sampai pukul 6 pagi tau. Semua orang macam bercekang mata untuk bekerja. Tapi korang senang-senang je ambil perisian tu, bagi dekat orang tengok secara percuma. Ada sebab lah kenapa kadang-kadang ada benda-benda yang patut dibeli. Contohnya perisian yang patut dibeli bukan dapat secara percuma. Gitu pula. Kesianlah kami yang berlakon sampai pukul 6 pagi. Okey, dan baru-baru ni saya juga ada dapatkan pandangan-pandangan selebriti lain seperti Michael Ang dan juga pelakon-pelakon baru seperti Shazabeh dan sebagainya, dan mereka katakan bahawa sekiranya isu ini tidak diatasi dengan kadar segera, dia akan memberi satu impak yang besar. Kalau kepada produksi, mereka akan kekurangan dana, dan kepada pelakon pula mungkin mereka orang kata tiada peluang berlakon lagi apabila tiada dana daripada produksi dan juga pengarah filem. Jadi mungkin Sherry sebagai pelakon dan juga pengacara mungkin boleh kongsikan juga pandangan Sherry, sekiranya perkara ini tidak diatasi, apakah impak yang mungkin orang kata melanda industri seni ni? Okey, rasanya yang perlu memainkan peranan, kalau dulu lah kan benda-benda PSA ataupun benda-benda yang harus kita bagi pendidikan kepada masyarakat, medium kaca TV, medium TV adalah medium yang paling besar sekali. Dan sekarang dibantu oleh media sosial. Jadi syarikat TV adalah orang yang bertanggungjawab untuk memberi pendidikan ini, selain daripada artis-artis sendirilah melalui media sosial diorang. Maksudnya macam saya ke dan rakan-rakan artis yang lain, kita juga boleh buat PSA melalui kita punya Instagram, Twitter, Facebook dan sebagainya. Selepas stesen TV. Okey, baiklah Sherry. Dan tadi kita dah cakap pasal COVID, bagaimana bekerja semasa pandemik. Lepas tu kita dah cakap pasal isu perisian tidak sah. Sekarang ni saya nak sentuh satu isu juga di mana kita tahu setiap tahun pasti ada lawak-lawak mengenai tubuh badan, dan kita tahu Sherry antara salah seorang selebriti yang sentiasa orang kata dimomokkan ataupun lawak itu terkena pada Sherry. Mungkin Sherry kita lihat tidak mengambil endah perkara tersebut, dan kita lihat Sherry sentiasa tenang apabila ada orang yang membuat lawak sebegitu. Tapi untuk orang kata berada di hadapan lensa kamera kan, apabila lawak-lawak sebegitu ditayangkan di televisyen, pandangan Sherry mengenai isu ini mungkin Sherry boleh kongsikan juga. Saya nak masuk dalam bidang ni untuk orang-orang yang di luar konvensional, di luar kebiasaan untuk masuk dalam bidang ni agak susah, kerana dalam bidang ni of course lah perkara pertama yang dilihat adalah luaran. Jadi untuk saya nak tembus adalah satu perkara yang sangat susah, di mana saya kena banyak educate orang, educate producers, educate penonton, educate rakan-rakan sendiri untuk okey, aku nak berada dalam bidang ni. Even untuk keluarga saya sendiri, maksud saya pun kena cakap dengan mak saya macam saya boleh untuk berada dalam bidang ni, sebab orang selalu fikir macam tak boleh, kau takkan boleh berlakon, kau takkan boleh mengacara sebab kau tak punya rupa, kau tak ada package.
saya tak marah sebab saya rasa apa yang diorang cakap tu diorang gurau dan saya tak pernah simpan dalam hati. Cuma kadang-kadang saya kesian apabila kita dah jadikan ini perkara normal untuk buat jenaka menggunakan rupa paras. Saya risau kepada generasi kita yang menonton. Maksudnya ini adalah benda ni diorang normalize saja, tak kisah pun nak ejek tentang telinga kau ke, mata kau ke, hidung ke, badan ke, wajah kau hitam putih dan sebagainya. Takut kepada adik-adik kita, generasi akan datang bila mereka yang di luar konvensional tu rasa dikutuk oleh kawan-kawan. Saya tak nak macam tu sebab saya dah lalui perkara tu di sekolah. Apabila nak masuk dalam bidang kerja pun, apabila orang tetap memandang rupa sebagai benda pertama selain daripada bakat dan IQ kita. So saya kesianlah pada generasi akan datang. Takut mereka jadi macam tak boleh, ejek-ejek ni adalah satu benda yang normal. Itu je lah yang saya risaukan untuk penonton-penonton yang menonton. Macam tu lah. Okey, baiklah, kita nak bercakap mengenai pasal isu body shaming ni juga. Kita tahu walaupun orang sentiasa membuat lawak sebegitu, tapi Sherry tetap tampil yakin di hadapan lensa kamera. Tak kiralah Sherry mengacara ke ataupun Sherry berlakon ke, Sherry tetap memberi 100% komitmen terhadap kerja Sherry. So, apa tip yang mungkin Sherry boleh kongsikan bersama dengan kami untuk Sherry sentiasa tampil yakin untuk berada di depan kamera? Mungkin ini yang boleh digunakan kepada mereka, tip yang mungkin mereka di luar sana boleh gunakan apabila mereka ingin berhadapan dengan orang ramai. Saya rasa sangat bersyukur sebab saya belajar dalam bidang teater. Teater sebenarnya banyak mengajar saya untuk jadi yakin. Kalau nak cerita, memanglah saya daripada dulu jenis easy going, happy go lucky, tapi dibantu dengan pembelajaran teater selama 3 tahun. Benda yang saya dapat ialah antara satu perkara yang cikgu saya pernah cakap ialah jadikan kekurangan sebagai satu kelebihan. So, saya jadikan kekurangan saya itu sebagai satu kelebihan. Yang kedua ialah jangan jadikan diri mangsa. Maksudnya walau apa pun berlaku pada diri kita, kita jangan jadikan diri kita mangsa. Maksudnya, orang kata kau ini, orang kata kau itu. Kenapa aku dilahirkan begini? Kenapa aku tak cantik macam orang lain? Okey, jangan jadikan mangsa. Jangan jadikan diri mangsa. Yang ketiga ialah sayangi diri sendiri sebelum menyayangi orang lain. Maksudnya kita sendiri kena sayang diri kita, love ourselves. And yang terakhir, just be yourself. Itu adalah bila kita jadi diri kita sendiri, insya-Allah orang pun boleh terima kita. Itu antara benda-benda yang saya selalu pegang sampai sekarang. Kalau kita sendiri malu dengan diri kita, macam mana kita nak berhadapan dengan orang? Mestilah lebih kurang. So, antara benda yang saya selalu cakap ialah just be yourself, be yourself, be yourself. Self-love tu sangat penting. Okey, baiklah Sherry. Dah masuk tahun 2021 ni, kita nak tanyakan juga kepada Sherry. Apa lagi sebenarnya golongan wanita di luar sana perlu lakukan untuk terus berada di hadapan dan sentiasa yakin? Sebab macam Sherry, kita tahu Sherry bukan sahaja pelakon, pengacara, Sherry juga pun dah jadi penyampai radio dan Sherry pun ada memulakan perniagaan Brownies Sherry sendiri. So, untuk orang kata golongan wanita di luar sana, mungkin ada tip-tip yang mungkin Sherry boleh kongsikan bersama dengan mereka. Okey, kepada wanita-wanita di luar sana, perkara yang paling penting adalah surrounded yourself with positive people. Ini benda yang saya pegang juga, yang selalu saya buat. Buang orang-orang yang toxic, orang-orang yang negatif, yang selalu menjatuhkan kita. Buang, keluar daripada circle tu, duduk dengan orang-orang yang positif dan lihat balik, cermin balik diri kita, apa yang perlu kita baiki. Kadang-kadang kita rasa benda yang kita buat ni bagus, tapi kita perlu ada orang-orang yang jujur berada di sekeliling kita untuk bagi tahu, no, this is wrong. Apa yang kau patut buat ialah ini. So, buang orang-orang yang toxic, surrounded yourself with positive people, and cari lagi apa yang kita boleh buat dengan diri kita. Setiap manusia dilahirkan dengan pelbagai kelebihan. Hanya kita je yang tahu apa kelebihan kita.
Okey, baiklah Sherry. Terima kasih Sherry kerana sudi bersama dengan kami di Stars at Awani. Itu dia tadi Sherry Hal Haddad, pelakon, pengacara dan sekarang ni dah jadi penyampai radio bersama dengan Johara Pagi Era. Jadi kepada anda di luar sana, kalau nak tahu selebriti mana lagi yang akan bersama dengan kami di Stars at Awani, jangan lupa sentiasa ikuti perkembangan terkini bersama kami di astroawani.com dan juga Astro Awani. Saya Ashraf Roslan. Bye.